Ini sebenarnya merupakan program kali kedua yang dianjurkan oleh NCDRC. Program sebelum ni NCDRC menjemput pakar di kawal kanak-kanak iaitu Encik Azhari daripada Jabatan di Kawal Kanak-kanak yang membincangkan tentang tips mudah anak menulis. Dan insya-Allah NCDRC akan datang, insya-Allah akan mengadakan program perkongsian ilmu sekurang-kurangnya sebulan sekali. Dan mungkin ada yang sedia maklum, untuk bulan akan datang ada program bersama dengan Ustaz David Liu. Semoga program seperti ini mendapat sambutan dan memberi manfaat kepada semua. Untuk hari ini saya lebih memfokuskan kepada perkongsian ilmu, mudahnya terbit artikel. Mudahnya terbit artikel dalam jurnal Kawal Kanak-kanak Kebangsaan ataupun saya akan panggil selepas ni JEPAK, singkatannya ataupun akroninya sebagai JEPAK, untuk membantu kepada penulis-penulis yang berminat. Mungkin ada yang dalam kalangan pelajar ataupun ahli akademik, mungkin pelajar, mungkin ada yang prasiswasa ataupun degree, untuk pasca mungkin ada pelajar sarjana, master. Tak kisahlah sama ada master mode A, mode B, mode C, semua boleh hantar artikel dalam JEPAK dan ahli akademik yang lain. Sedikit panduan sepanjang perkongsian hari ini. Saya harapkan para peserta mungkin kalau boleh berada dalam keadaan mood ataupun mute, senyap. Kemudian kalau ada soalan boleh diajukan pada akhir nanti. Dan mungkin saya akan tak sempat jawab chat, saya akan lebih fokus kepada PowerPoint yang saya sediakan. PowerPoint ini saya akan kongsikan sebentar lagi untuk semua. Jangan risau, saya akan kongsikan PowerPoint ini. Dan untuk staff UPSI, saya akan bagi link QR code untuk kehadiran untuk mata CPD pada akhir program nanti. Okay, sebelum saya mulakan dengan bengkel kita ataupun perkongsian pada hari ini, saya ingin kongsikan sedikit latar belakang tentang diri saya sebagai perkongsian. Saya kena share yang lain. Setakat kita ada dalam 63 orang. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang dapat menyertai pada hari ini. Saya share sekejap saya punya website personal untuk latar belakang diri, sebab semua dah ada dalam tu, senang saya nak rujuk. Contact Wix. Okay. Semua clear, boleh dengar? Jelas InsyaAllah. Kalau tak ada, kalau tak ada suara tu maksudnya clear lah, maksudnya faham lah. Anggapan saya clear. Okey, ini adalah saya punya website personal. Sebenarnya pelajar ataupun siapa yang berminat sebenarnya boleh buat sendiri website personal. Saya guna ni nama web Wixsite. Wixsite ni percuma, senang dan memudahkan. Kadang-kadang diperlukan memudahkan untuk pengenalan diri dan sebagainya. Dan kalau macam di UPSI sendiri pun untuk kenaikan pangkat, dia perlukan website personal sebagai rujukan kepada penilai. Itu saya dimaklumkan lah. Okay, boleh buat template, semua dah ada, tinggal pilih and then just edit, masukkan maklumat. Sebenarnya memudahkan. Sedikit tentang latar belakang diri saya. Dari segi bidang perkara, bidang kajian saya lebih berminat kepada bidang kemahiran literasi awal. Saya pilih kelayakan akademik ikhtisas saya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Kajian lebih memfokuskan kepada kemahiran literasi awal, di mana kemahiran literasi awal ini lebih kepada kanak-kanak berumur 4 tahun ke bawah. Saya buat modul, buat assessment dan sebagainya lah. Dan dari segi reka bentuk kajian, saya lebih kepada reka bentuk kajian kuantitatif. Contohnya kajian tinjauan, kajian reka bentuk dan kajian kuasa eksperimen. Dan saya berminat juga untuk menjalankan kajian dalam pendidikan Islam dan moral untuk awal kanak-kanak. Saya sebenarnya merupakan alumni UPSI sejak daripada degree, master dan PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Alhamdulillah saya baru grad pada tahun lepas 2019
juga PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Maksud saya baru lagi mendapat ijazah Doktor Falsafah. Kemudian dari segi kerjaya sebelum ni saya menjadi pensyarah universiti di UPSI secara formal secara rasminya 2015. Walaupun saya berada di UPSI dah lama, bermula daripada degree 2005 sampailah sekarang. Tapi jawatan sebagai pensyarah atau ahli akademik di UPSI bermula 2015. Sebelum itu saya pernah berkhidmat di Universiti Selangor di Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial pada tahun 2012 hingga 2014. Dan lain-lain, kemudian mungkin tak ada apa. Dan dari segi akademik, dari segi pendidikan dan sebagainya, sebelum ini saya banyak menjalankan kajian sebagai pendidik bersama sahaja. Dan pada tahun ini alhamdulillah saya mendapat satu geran pendidikan universiti GPU. Saya akan kembangkan kajian PhD saya itu guna kajian yang sama, tapi saya akan kembangkan dan pertingkatkan lagi fokusnya. Saya akan cuba membuat satu aplikasi untuk indikator kemahiran literasi awal. Dan seterusnya dari segi penerbitan, saya fokuskan pada 2 jurnal dan artikel. Sehingga kini untuk jurnal saya ada 14 artikel jurnal yang berindeks sama ada penulis utama ataupun penulis bersama. Lebih kurang 14 artikel. Saya bermula pada tahun 2013 untuk terbit artikel. Itu pun jurnal pada tahun 2013 saya bermula dengan jurnal pendidikan kanak-kanak kebangsaan juga. Sekarang ini saya lebih memfokuskan kepada jurnal yang berimpak tinggi ataupun berindeks Scopus. Tapi sebelum ni saya banyak pada jurnal berindeks biasalah. Kalau dari segi proceeding, kertas kerja ataupun persidangan, lebih kurang dalam 15 artikel. So lebih kurang campur-campur lebih kurang dekat 30 artikel dah saya dah terbitkan. Cuma apa yang saya ingin kongsikan di sini, saya bermula pada tahun 2011 sebenarnya. Masa tu saya master di UPSI, saya ambil Mod B, pendidikan awal kanak-kanak. Masa tu Mod B memang tak ditekankan pun tentang artikel, tentang persidangan, tak ada syarat. Kalau sekarang ni saya dimaklumkan adalah Mod B, Mod A memang kena ada terbitkan artikel. Dulu tak ada. Tapi apa yang membuatkan saya bersemangat ataupun motivasi saya untuk menerbitkan artikel sambil persidangan di jurnal ialah nak berkongsikan saya punya dapatan, saya punya kajian. Sebab bagi saya kalau artikel ataupun kajian kita ataupun tesis yang sedia ada tu, yang jilid keras tu disimpan saja dalam almari, tak dikongsikan, saya rasa tak ada manfaat. Tak ada siapa pun yang akan baca. Mungkin Mod B, Mod A akan disimpan di fakulti ataupun di perpustakaan, tapi sejauh mana orang akan rujuk. Tetapi bila kita terbitkan artikel, secara tak langsung, mungkin secara langsung orang akan rujuk. Poin saya ialah bukan saya nak dirujuk, tapi saya nak berkongsi ilmu supaya dapat manfaat bersama. Itulah yang memberikan saya motivasi, walaupun bukan syarat utama untuk bergraduat, tapi saya terbitkan artikel juga. Sebab saya rasa no point simpan dalam jilid keras dan sebagainya tapi tak dibaca. Dan alhamdulillah benda itu dijadikan budaya dan jadikan rutin, dan alhamdulillah bila masuk dalam bidang ahli akademik ataupun pensyarah, benda itu sudah menjadi kelaziman, kebiasaan, sebab memang diwajibkan. Dan bukan menjadi yang sukar, sebab telah bermula daripada peringkat awal. Dan satu pengalaman yang saya ingin kongsi bila saya banyak terbit artikel setiap tahun dan sebagainya, saya tak sangka pada tahun lepas kalau saya ingat, saya menyertai seminar. Kemudian ada seorang pakar, profesor linguistik. Saya selalu cite dia punya artikel sebab berkaitan dengan bidang saya, literasi. So saya cite dan saya jumpalah. Dan saya kenalkan diri saya Jupri daripada UPSI. Oh, saya teka dia tadi, boleh bagi respon. Oh, Jupri, saya dah biasa dengan nama ni, selalu terbit artikel kan. Saya terkejut profesor yang pakar linguistik boleh kenal saya sebab saya punya artikel. Itu bagi saya satu bonus, saya tak sangka. Tapi poin yang utamanya bukan saya nak dikenali dan sebagainya. Poin utamanya saya nak berkongsi apa yang saya dapat supaya untuk manfaat bersama. Tapi at the end, alhamdulillah menjadi satu
kebudayaan ataupun menjadi satu kelaziman untuk menerbitkan artikel setiap tahun. Lebih-lebih bila dah menjadi persyarat memang kena terbit artikel. Itu sebab sedikit tentang latar belakang diri saya lah. Okey, seterusnya kita kembali kepada slide. Cumanya saya nak kongsi untuk pengenalan ya. Untuk pengenalan kita pada hari ini, sedikit video korporat yang telah dihasilkan oleh tim NCDRC On. Saya terlupa, untuk hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada tim pengurusan NCDRC yang terlibat sama dalam bahagian aspek teknikal, Cik Syafiqah dan Cik Anis membantu saya untuk set up untuk hari ini. Okay, saya nak kongsikan video tentang pengenalan tentang jurnal peringkat awal kanak-kanak. Chrome Windows. Okay, Windows. Ada dah. Saya dah ready dah tadi semua ni, video-video dan sebagainya, tapi dia kadang-kadang bila nak share tu dia lambat detect. Mana ni? Buka window ke Chrome tab? Atau saya kena pause dulu. Okey, dah ada dah. So saya share video pengenalan tentang jurnal peringkat awal kanak-kanak kebangsaan untuk tatapan semua. Sebab sedikit maklumat-maklumat penting.
Okey, itu sahaja berkaitan sedikit tentang maklumat latar belakang tentang JEPA. Seterusnya saya kembali kepada slide. Okey, objektif perkongsian hari ini ialah untuk mengetahui serba sedikit tentang latar belakang JEPA. Seterusnya untuk memahami kandungan artikel bagi JEPA, sebab kadang-kadang penulis keliru ataupun sukar untuk memenuhi kriteria sebuah jurnal. Di sini saya ingin maklumkan kandungan ataupun format artikel bagi setiap jurnal adalah berbeza. Biasanya bergantung kepada jurnal-jurnal tertentu lah. So hari ini saya nak fokuskan kepada JEPA. Seterusnya memahami proses penerbitan artikel dalam JEPA. Sebenarnya memang mudah, cuma perlu memenuhi beberapa aspek dari segi konten dan teknikal. So itu objektif untuk program hari ini. NCDRC sebenarnya mempunyai dua jurnal yang diterbitkan, iaitu JEPA dan satu lagi lah Southeast Asia Early Childhood Journal ataupun SAIJ. Okey, kedua-dua jurnal ini platformnya adalah sama, konten ataupun proses teknikal semua adalah sama. Platformnya menggunakan platform OJS, Open Journal System ataupun e-journal UPSI. Maksudnya semua proses pengantaran, semakan dan sebagainya adalah secara online. Kalau sebelum ini memang secara offline dan sekarang ni semua online dalam website. Itu adalah rujukan website untuk kedua jurnal. Fokus untuk JEPA hanya memfokuskan artikel di peringkat kebangsaan ataupun di Malaysia sahaja. Tapi kalau saya ni memfokuskan artikel di Southeast Asia ataupun di luar negara yang lain. Dia lebih luas. Cuma yang membezakan ialah dari segi dia punya fokus. Okey. Setakat ini, kedua-dua artikel ini ialah kedua-duanya berindeks MySite. Okey, ataupun MyJournal dan sebagainya, ada indeks-indeks yang lain. Cumanya untuk peringkat ini NCDRC hanya memfokuskan SAIJ untuk ke arah Scopus. So maksudnya tim NCDRC sekarang masih berusaha berusaha untuk memenuhi kriteria ataupun prosedur yang diperlukan untuk diindekskan sebagai Scopus. Satu jurnal sahaja untuk buat masa ini. So salah satu kriterianya ialah untuk SAIJ ini persen artikel mestilah daripada pelbagai institusi. So untuk staf UPSI ataupun pelajar UPSI disarankan untuk menghantar artikel dalam JEPA. Disarankan dalam artikel JEPA sebab untuk JEPA memang fokus pada MySite saja dan tak ada masalah. Maksudnya kalau 20% daripada luar, 80% tu daripada dalam UPSI. Tapi kalau SAIJ, kriteria untuk Scopus tu tak boleh banyak daripada UPSI. Contohnya 20% daripada UPSI, 80% daripada luar. Sebab itu, peluang untuk terbit artikel untuk pelajar UPSI ataupun staf UPSI lebih banyak dalam JEPA. Tapi kalau yang daripada luar UPSI, peluangnya lebih besar kepada SAIJ. Walaupun kalau untuk yang di luar UPSI, dia masih boleh pilih so dia nak buat JEPA ataupun SAIJ. Fokusnya lebih kurang sama. Okey, masih diterima. So itu perbezaan antara kedua-dua lah. Cuma saya nak sarankan, nak tekankan untuk staf ataupun pelajar UPSI fokus pada JEPA. Okey, seterusnya ini telah diterangkan sedikit dalam video tadi. Okey, mula diterbitkan pada 2012 untuk JEPA ini. Masa tu diterbitkan secara hard copy, ada buku lah dan dijual. Sekarang ini semua online dan boleh didapatkan secara percuma. Dan nanti dari ini 103 konten khusus tu overlap dengan dua khusus yang lain. Satu sama ada suara tadi. Okey. Bermula tahun ini JEPA diterbitkan 2 kali setahun. Maksudnya ada 2 isu. Isu Jun dan isu Disember.
Kalau sebelum ini 2012 sampai 2019 JEPA hanya terbitkan sekali setahun saja. Tapi kita lah upgradekan, tingkatkan lagi dari segi penerbitan 2 kali setahun. Maksudnya sepanjang tahun tu boleh hantar artikel melalui online. Maksudnya Jun, kalau nak terbit Jun, at least artikel perlu diterima pada akhir April. Untuk isu yang kedua Disember, pada akhir November ataupun Oktober kita masih terima. Tapi overall sepanjang tahun kita buka. Dan bagi setiap isu sekurang-kurangnya dalam 5 ataupun 15 artikel. 5 hingga 15 artikel, 20, boleh lebih. Bergantung kepada artikel yang diterima. Kemudian JEPA ini juga dibantu dari segi pengurusan oleh pejabat karang mengarang iaitu penerbit UPSI, iaitu sistem platform tadi OJS, e-journal UPSI akan membantu dari segi aspek teknikal dan sebagainya. Dan tiada bayaran, semua free, hantar, proses sehinggalah penerbitan, download dan sebagainya. Seterusnya, saya telah membuat semakan dalam Malaysia Index Journal daripada KPT dan pangkalan data berindeks di Malaysia sahaja. Sebenarnya jurnal berindeks ataupun yang berindeks di Malaysia, My Journal, ada lebih kurang 654 jurnal. Tetapi hanya ada 2 jurnal sahaja yang berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, iaitu JEPA dan SAIJA. Itu kelebihan utama JEPA dan SAIJA. Di Malaysia ni hanya ada 2 jurnal sahaja yang memfokuskan pada PAKK. Kalau di Southeast Asia setakat ini berdasarkan saya punya carian dan makluman saya, setakat ni yang saya ada temui di Indonesia ada 1 jurnal berkaitan pendidikan awal kanak-kanak dan termasuk SAIJA 2 lah Malaysia di Asia Tenggara. Di Singapura, Brunei dan Thailand setakat ni saya tak jumpa lagi lah. Okey. Dan dari segi capaian, ini maklumat daripada website JEPA, visitor untuk di Malaysia sahaja lebih kurang 20,000 dah. Maksudnya liputan JEPA ini sejak daripada 2012 sampai sekarang ni memang dah acknowledge, dah orang dah kenal JEPA ini untuk artikel-artikel berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia. So saya harapkan dengan bengkel-bengkel hari ini akan memantapkan lagi atau merancangkan lagi artikel-artikel yang dihantar ke JEPA. Ini pula indeks yang diperoleh oleh JEPA setakat ini. Itu ada My Journal, My Site dan sebagainya, Google Scholar. Dan kelebihan OJS ini, sistem ini, dia secara automatik bila penulis menghantar artikel ke JEPA, automatik akan dapat detect secara langsung dalam Google Scholar. So dia boleh detect artikel, kemudian boleh detect berapa yang dah cite dan sebagainya lah. Indeks ni maksudnya badan-badan yang mengiktiraf jurnal itu dari segi kualiti pemantauan setiap artikel-artikel yang diterbitkan pada setiap tahun. Okay, dan kelebihan juga JEPA ini walaupun berindeks MySite sebenarnya memberi markah kepada MyRA. MyRA ini merupakan Malaysia Research Assessment yang KPT atau assessment sebuah institusi berdasarkan kajian. Kalau MySite ni JEPA ni berada di platform bahagian penerbitan, ada 3 jenis, 1 Scopus, kedua MySite dan ketiga tu yang indeks lain lah. So dia berada pada tangga yang kedua ataupun bersedia, masih ada dapat membantu institusi untuk dapatkan markah dalam MyRA. Okay, seterusnya saya jelaskan berkaitan fokus JEPA. Okay, apakah artikel-artikel yang diterima ataupun konten ataupun topik yang diterima dalam JEPA? Poinnya ialah kajian dan amalan berkaitan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, skopnya di Malaysia. So tak kisahlah asalkan kajian itu ataupun dapatan ataupun artikel itu berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Pendidikan awal kanak means kalau di Malaysia itu kita ada 2 tahap lah. Satu umur 4 tahun ke bawah ataupun taska, satu lagi 5 hingga 6 tahun ataupun tadika ataupun prasekolah. So 2 skop lah ataupun 6 tahun ke bawah lebih mudah. Tapi kadang-kadang ada juga permintaan artikel yang dia buat untuk kanak-kanak di sekolah rendah contohnya. Saya masih menerima ataupun masih boleh terima, saya mengikut umur di peringkat antarabangsa untuk early childhood education. Kalau menurut NAEYC, early childhood education itu bermula daripada umur 8 tahun dan ke bawah. So saya masih menerima lah kalau ada artikel-artikel yang berumur 8 tahun ke bawah melibatkan kanak-kanak.
Okey, kemudian sub-sub topik, contohnya isu-isu berkaitan multi budaya, pengajaran dan pembelajaran, perkembangan kanak-kanak dari segi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, untuk ekonominya jeris, pentaksiran, asuhan dan jagaan, kemudian kanak-kanak berkebutuhan khas, orang asli, edukasi dan sebagainya, asalkan berkaitan dengan kanak-kanak. Bukan setakat kanak-kanak, kadang-kadang melibatkan golongan yang lain ataupun pihak lain. Contohnya melibatkan ibu bapa, melibatkan guru, pengasuh, pengusaha. Semua dalam lingkungan kanak-kanak itu sendiri ataupun institusi dan sebagainya. Pun masih diterima. Bukan kata awal kanak-kanak hanya artikel itu berkaitan kanak-kanak saja. Tak semestinya. Tentang guru, tentang ibu bapa yang lain-lain pun masih diterima. Okey, itu tentang fokus J4. Okey, jenis artikel. Kadang-kadang kita keliru juga. Artikel ni ada banyak jenis, okey. Ada 3 yang diterima di J4 ini. 1 research paper, kedua review paper dan ketiga short communication ataupun letters. Okey, research paper ini bermaksudnya ialah ringkasan ataupun rumusan ataupun mungkin sebahagian dapatan yang ingin diterbitkan dalam bentuk artikel. Research paper ini adalah dia punya metodologi, dapatan dan sebagainya. Nanti saya akan bincangkan lebih detail tentang apa konten bagi research paper punya konten lah. Cuma berdasarkan pengalaman saya sendiri, okey, contohlah kalau ada pelajar, tak kisahlah ada pelajar degree, dia ada hasilkan tesis ataupun FYP. Ada pelajar master hasilkan kertas proyek ataupun disertasi ataupun tesis dan sebagainya. Sebenarnya satu artikel itu untuk research paper, jangan buat satu artikel itu untuk menyeluruh, untuk satu kajian ataupun satu tesis tu terbitkan dalam satu artikel. Sayang, sebenarnya satu tesis itu penulis boleh terbitkan artikel, beberapa artikel dalam satu tesis. Macam saya dulu, saya terbitkan mengikut objektif kajian saya. Kalau saya ada 3 ataupun 5 objektif, akan dapat menghasilkan 3 ataupun 5 artikel. So banyaklah, bukan satu tesis terus buat satu artikel. So sayanglah. Bukan setakat objektif, mungkin di peringkat proposal pun dah start, dah boleh buat, itu review paper dan sebagainya lah. Tapi research paper ni ada dapatan. Okey, contoh, saya bagi contoh atau analogi yang paling mudah. Okey, contoh satu research ni tajuknya hubungan antara pencapaian akademik dengan motivasi kanak-kanak. So dia ada 2 pembelian lah, pencapaian akademik dan motivasi, nak tengok hubungan. Itu tajuk kajian. Tetapi dalam objektif itu, mungkin objektif pertama tu untuk mengenal pasti tahap pencapaian akademik kanak-kanak. Objektif kedua untuk mengenal pasti tahap motivasi kanak-kanak. Lepas tu objektif ketiga barulah hubungan antara capaian akademik dengan motivasi kanak-kanak. So, berdasarkan dapatan ini ataupun objektif ini, penulis boleh terbitkan 3 artikel sekurang-kurangnya. Artikel pertama, ambil objektif pertama sahaja. Tahap pencapaian akademik kanak-kanak. Sekolah bla bla. So dia ada dapatan, dia ada literature, dia ada metodologi, dia ada dapatan. Settle. Artikel kedua tentang motivasi. Artikel ketiga tentang hubungan. So dapat terbitkan 3 artikel. Sebab itu dalam research, dalam kajian, dalam tesis tu kita boleh ubah, boleh guna semula daripada bab 1 objektif, daripada bab 2 literature review, daripada bab 3 metodologi, daripada bab 4 dapatan, akhir sekali bab 5. Sebab itu research paper ni sebenarnya mudah diterbitkan sebab boleh diperoleh daripada tesis-tesis yang sedia ada. So rugilah kalau tak terbitkan. Macam contoh, walaupun dah bergraduat dan masih simpan lagi tesis dalam almari, keluarkan, tulis dalam bentuk artikel, tambah sedikit literature review yang terkini, publish. InsyaAllah akan mendapat manfaat, orang baca dan sebagainya untuk kajian-kajian kita berikan awal kanak-kanak. Itu tentang research paper. Kemudian review paper ni bermaksud lebih kepada penulis menilai atau membuat ulasan kritikal terhadap sesuatu isu ataupun sesuatu konsep. Okay, contoh paling mudah mungkin boleh ada beberapa jenis, mungkin boleh terbitkan dalam bentuk konsep paper ataupun boleh terbitkan dalam bentuk
SLR, Systematic Literature Review dan sebagainya, ataupun boleh juga buat dalam bentuk ulasan buku, book review. Itu review paper. Review paper ni dia tak ada metodologi, tak ada dapatan. Dia hanya ada review sahaja dalam konten dia. Cumanya saya nak tekankan bila review itu mestilah ada pemikiran aras tinggi ataupun kebat, ada penulisan secara reflektif, secara penulisan kritis, kemudian apa lagi? Ada voice sendiri dalam artikel tu. Sebab saya pernah terima satu artikel konsep paper ni, dia hanya tulis macam dalam buku sahaja, dia copy paste balik. Tak ada langsung apa yang dia buat, apa aplikasi yang dia sebenarnya nak buat dan sebagainya. Kalau yang macam tu biasanya tak diterima lah, sebab lebih kurang macam buku. Better rujuk buku terus kan. Nak tengok apa voice ataupun argument penulis dalam konsep paper. Memang biasanya peringkat ini untuk pelajar sebenarnya, okey, contohlah pelajar master mod B, mod C ataupun PhD, dia perlukan ada artikel. Nah, sebenarnya di peringkat tulis proposal ataupun literature review, sebenarnya dah boleh buat artikel dah, walaupun tak ada dapatan, tak ada data. Macam artikel literature review, dah boleh buat satu konsep paper tentang metodologi dan sebagainya. Proposal dah boleh satu tentang konsep paper. Memudahkan, sebab ada pengalaman juga, ada pelajar yang tak bergraduat walaupun dah settle semua, sebab dia tidak menepati syaratnya perlu menerbitkan artikel. Dia ingat dia buat artikel tu, nantilah lepas dari settle semua, dah terjilid keras, dah dapat dapatan cantik, baru nak terbit artikel. Rupa-rupanya bila terbit artikel tu pula, banyak pula kriteria yang tak dipenuhi, lambat dan sebagainya. Akhirnya sepanjang dia boleh convo, tak convo sebab dia tak ada artikel. Lagi selamat, dah start, ada proposal, dah buat literature review, terus buat artikel. Senang. Kalau macam di UPSI sekarang ni, setakat ni dia masih menerima artikel dalam bentuk my site, JPAG ini. So boleh hantar dan insyaAllah boleh grade lah bila dah settle. Okay? Short communication ataupun letters. Short communication ataupun letters ni ringkas sahaja. Dia sebenarnya lebih kepada ringkasan laporan kajian yang diperlukan secara ad hoc, secara segera. Mungkin jurnal ni nak diterbitkan segera, kita terimalah. Tapi itu biasanya jarang diterima. Tapi boleh diterima. Contoh ada kajian-kajian di bawah NCDRC ataupun dalam geran-geran lain nak diterbitkan secara segera. JPAG pun perlukan artikel segera. Kita ambil untuk laporan dapatan dan sebagainya lah. Itu jenis-jenis artikel. Okey, kemudian artikel sebenarnya kita terima dalam dua bahasa, iaitu sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Dua-dua kita terima. Tapi poinnya kajian itu ataupun skop itu mestilah di peringkat Malaysia sahaja, kebangsaan. Jumlah patah perkataan antara 3,000 hingga 10,000 patah perkataan, 10 hingga 20 muka surat. Tak banyak sebenarnya, contohlah kita punya tesis dalam 100 lebih kan, ataupun sampai 200 dan sebagainya kan. Takkan tak boleh hasilkan dalam 10 hingga 20 muka surat artikel. So sebenarnya mudah untuk kita buat, tinggal lagi kena ikut dan sebagainya lah. Biasa yang dalam 3,000 patah perkataan ni short communication, research paper ni lebih kurang 7,000 patah perkataan, review paper ni lebih kurang 10,000 patah perkataan. Sebab review tu dia banyak menulis dan sebagainya lah. Okey, itu tentang jenis artikel. Okay, seterusnya, so saya harapkan semua jelas setakat ini. Okey, ni objektif yang kedua lah. Kandungan artikel JPAG. Apa yang perlu ada? Ini yang saya nak mudahkan. So lepas ni boleh buat dan terus hantar. Saya nak bagi jelas kan setiap kandungan, setiap satu topik ini apa yang perlu ada. Kriteria-kriteria apa yang perlu ditulis. Okey, daripada peringkat tajuk sampailah rujukan. Tengok one by one. Okey. Dan satu lagi saya nak tekankan ialah peratus penulisan, konten penulisan kita untuk yang berkualiti. Bagian pengenalan dia 10% sahaja. Okay, kalau contohnya kita punya artikel tu dalam 10 muka surat, satu page pun dah cukup. Metodologi 10%. Contoh kalau 10, satu je lah. Dapatan kajian 30%, perbincangan 30%, kesimpulan dan rujukan 10%. Sebenarnya kebanyakan jurnal dia lebih menekan ini saya tekankan di peringkat ini ialah research paper Research paper. Dia just ada pengenalan,
dan kemudian sub topik dan kesimpulan. Ini research paper lah yang ada metodologi dan dapatan kajian. Saya lebih ditekankan dapatan kajian dan perbincangan. Tetapi kadang-kadang saya terima sebab saya jaga JPAD ni dah 2 tahun. Saya start sebagai Chief Editor. Saya di NCDRC sebenarnya sebagai penyelaras, sebagai penerbitan. Salah satu portfolio yang saya jaga ialah jurnal. Untuk JPAD ni saya sebagai Chief Editor. Saya start 2018. Kadang-kadang saya dapat artikel tu, dia banyak sangat di bahagian pengenalan ataupun literature review. Metodologi sikit. Kita boleh terima lah sebab penerangan dia lah. Tapi bila dapatan kajian tu 1/4 sahaja. So itu maksudnya tak berkualiti lah. Objektif kadang-kadang tak tercapai dengan dia punya dapatan. Perbincangan pun kadang-kadang 1/4. So at least ini yang perlu ditekankan untuk jurnal-jurnal yang berkualiti. Okey. Seterusnya kita pergi part yang pertama iaitu tajuk. Tajuk perlulah tepat dan menggambarkan keseluruhan objektif ataupun dapatan kajian. Okey. Tapi untuk peringkat permulaan boleh letak dan sebagainya, mungkin ada pemurnian kemudian. Okey, pemurnian itu berdasarkan daripada komen penilai dan sebagainya lah. Perlu ditulis dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris maksimum 15 perkataan. Jangan panjang sangatlah, maksimum 15 perkataan. Contohnya, hubungan antara pengetahuan dengan amalan kebersihan diri dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. So kita boleh nampak hubungan, dah nampak dah lebih pada korelasi dan sebagainya. Kita nampak konstrak dia pengetahuan, amalan, dan kita nampak sampel dia kalangan kanak-kanak prasekolah. Tak lebih daripada 15 patah perkataan. Okey, maklumat penulis. Okey, maklumat penulis selepas tajuk nanti saya akan tunjukkan website sebenar dan contoh artikel yang dah siap. Ini untuk penerangan saja. Boleh terdiri daripada lebih daripada satu penulis. Ini saya sarankan buatlah teamwork, collaboration, kerjasama dengan pelbagai institusi. Itu sebenarnya lebih menunjukkan kualiti sesebuah artikel. Kalau kita tulis sendiri dan sebagainya, boleh. Tetapi tak nampaklah dia punya kerjasama dan sebagainya, networking. So, contoh pelajar boleh buat. Contoh pelajar, penulis bersama. Ataupun penulis utama. Supervisor, penulis kedua. Dan mungkin ada kawan-kawan lain dari institusi lain, boleh letak bersama. Tak ada masalah. Bukan kata sampai banyak sangat, tak ada masalah. Boleh sampai 1 sampai 7 dan sebagainya lah. Ada yang kadang-kadang berbelas-belas pun ada. Jangan kena sangat letak. Poinnya, kena ada contribution lah pada artikel tu. Individu yang ditulis tu ada contribution. Contohnya SB ada bantu dari segi semakan. Mungkin yang lain, penulis lain mungkin bantu dari segi rujukan, APA dan sebagainya. Minta, okey boleh check rujukan. And then, win-win situation lah. Bila ada tim, okey contoh kita ada kawan seorang. Seorang ni ada kawan. Bila terbit bersama, dalam masa yang sama kita ada 2 artikel dah. Satu penulis bersama, satu penulis utama. Tapi win-win situation lah. Bincang elok dan sebagainya. Mungkin ada yang semak dari segi ejaan, mungkin ada yang semak dari segi proofreading bahasa Inggeris untuk abstract dan sebagainya. Boleh letak. Tak ada masalah. Kemudian, nama penuh setiap penulis. Nama penuh. Nama penuh, contoh gelaran ataupun pangkat, bin dan sebagainya itu tak perlu nama penuh. Macam saya Dr. Jupri Bacotan, just Jupri Bacotan. Bin dan sebagainya itu tak perlu. Okey, nama penuh. Kemudian apalah yang perlu ada, alamat institusi setiap penulis. Seorang penulis boleh lebih daripada satu institusi. Okey, contohnya kita nak alamat institusi ni, contohnya dia punya alamat tempat bekerja lah. Ataupun tempat dia belajar. At least ada nama institusi, daerah, negeri dan sebagainya, cukup. Boleh lebih daripada satu institusi, contohnya lah pelajar ni dia belajar di UPSI, di Fakulti Pembangunan Manusia contohnya. Itu affiliation yang pertama. Tapi dalam masa yang sama dia bekerja di prasekolah KPM contohnya. So sekolah dia tu boleh sebagai institusi kedua bagi seorang penulis. Pun dibolehkan, tak ada masalah. Lebih cantik kalau melibatkan pelbagai institusi lah. Kemudian yang akhir sekali ialah email setiap penulis. Email yang rasmi lah, koresponden dan sebagainya. Okey, seterusnya abstrak. Lepas ada tajuk, maklumat penulis, abstrak ni ringkasan artikel, keseluruhan artikel dalam satu perenggan 150 hingga 250 perkataan saja, satu perenggan. Okey, ditulis dalam BM dan BI. Kalau artikel dalam BM,
penulis perlu buat dalam bahasa Inggeris tajuk dan abstrak sahaja. Tak banyak. Tajuk dan abstrak sahaja. Tapi kalau artikel BI yang dihantar ke JPAC ini tak perlu dalam BM. BI sahaja pun dah cukup. Cuma BM sahaja yang perlukan tajuk dan abstrak dalam bahasa Inggeris. Jika artikel itu dalam bahasa Melayu. Okey, kandungan. Apa yang perlu dalam abstrak? Tujuan, metodologi, dapatan, implikasi, kesimpulan. Itu saja, satu perenggan cukup. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara bla 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 bla. Okey, pengkaji menggunakan apa? Kajian tinjauan ataupun analisis sampel berapa orang, analisis korelasi, guna instrumen apa? Itu metodologi. Okay, kajian menunjukkan atau pengkaji mendapati apa dapatan, terdapat hubungan signifikan dan sebagainya. Saya lebih senang bagi contoh dalam bentuk kuantitatif. Saya lebih bidang saya lebih pada kuantitatif lah. Dah dapat hubungan. Kemudian apa dia punya implikasi? Adalah pembincangan sikit. Implikasinya dan satu perenggan pun cukup. Satu ayat ataupun dua ayat. Dan akhir sekali kesimpulan. Okey, itu konten dalam abstrak. Tak perlu ada latar belakang dan sebagainya. Untuk JPAC ni lah. Ya. Okey, itu abstrak. Kemudian lepas atas ada kata kunci ataupun keywords. Keywords pun kena dalam bahasa Inggeris. Maka saya ada 3 lah, tajuk, abstrak dan keywords. Pemboleh ubah ataupun konstruk utama. Dia punya keyword kata kunci. Maksimum 6 kata kunci. Kadang-kadang lebih pun kita terima lah. Tapi jangan lebih sampai 10 dan sebagainya. Tapi kalau betul-betul perlu, ya dibolehkan lah. Tapi kalau boleh dalam 6 kata kunci. Ataupun kurang, tak ada masalah. Okey, contoh yang saya highlight ni lah, yang warna merah dengan warna biru tu, itu adalah kata kunci yang penting. Bukan maksudnya semua daripada tajuk tu kita boleh nampak ada apa dia punya konstruk utama ataupun pemboleh ubah utama. Macam hubungan ni tak perlulah. Okey, pengetahuan, amalan. Okay, itu yang kita boleh jadikan kata kunci. Kebersihan diri kanak-kanak prasekolah. So, kata kunci ni memainkan peranan juga sebab bila kita cari artikel, biasa kita guna keyword. Keyword ni lah yang akan artikel tu yang cari tu akan dapat lah. Maksudnya kalau kita ada keyword tentang kanak-kanak prasekolah, yes, kita akan dapat. Artikel kita akan mudah ditemui. Itu tujuan keyword, kata kunci. So, bila kita nak dalam Google Scholar dan sebagainya, kita nak cari artikel, contoh nak cari tentang kanak-kanak prasekolah, type kanak-kanak prasekolah, keluarlah artikel yang ada kata kunci yang berkaitan. Okey. Okey, seterusnya pengenalan. Pengenalan dalam artikel tu, pengenalan ada latar belakang, pernyataan masalah, teori, novelty, kepentingan, dan akhir sekali tujuan ataupun objektif. Akhir sekali bahagian pengenalan. Elakkan menulis kajian literatur yang terperinci ataupun ringkasan dapatan kajian lepas dan sebagainya. Sebenarnya ada juga, mungkin dah terbiasa kan, tesis ada tinjauan literatur dan sebagainya. Untuk artikel JPAC, tak perlu ada subtopik tinjauan literatur. Dia termasuk dalam bahagian pengenalan dah sebenarnya. Latar belakang, pernyataan masalah, teori novel dan itu semuanya kajian-kajian lepas lah. Mungkin boleh tambah sikit kajian-kajian lepas yang berkaitan. Dan poin utamanya ialah akhir sekali tu ada tujuan dan objektif artikel ini ataupun kajian tersebut. Akhir sekali. Kadang-kadang ada yang buat pengenalan lepas tu ada pula subtopik literatur. Tak perlu. Itu yang bagi banyak tentang tinjauan literatur sebab dia letak sebagai subtopik. Subtopik kajian literatur sebenarnya masuk dalam bahagian pengenalan. Cuma saya nak tekankan tentang pernyataan masalah juga penting. Saya ambil quotation ataupun daripada rujukan daripada Dr. Osman Khalid dari Syarah UPM. Dia tentang pernyataan masalah sangat penting juga dalam artikel supaya jelas. Rumus yang diberikan ialah IPIA. I itu lebih pada idea ataupun dasar yang sedia ada. Kemudian P itu problem, apa masalah. Pernyataan masalah ni boleh guna pakai untuk artikel ini dan dalam penulisan tesis pun boleh. I, idea. P, problem ataupun isu ataupun masalah yang berlaku ataupun gate, mungkin boleh tambah. I ialah implication masalah tu kalau tak settle, tak diselesaikan. Dan A, action ataupun solusi. So settle lah satu pernyataan masalah. Itu dia punya formula lah. Idea, problem, implication dan action. Kemudian ada tentang teori sikit, novelty ataupun apa dia punya idea-idea baru dan sebagainya. Kepentingan kajian dan akhir sekali tujuan dan objektif.
Saya tekankan sekali lagi, jangan banyak sangat kajian-kajian lepas ataupun kajian literatur. Sebab ini bukan tesis bab 2 dan sebagainya. Biasa penulis banyak buat silap kat situ. Dia tambah banyak literatur. Sikit boleh lah. Okey. Seterusnya ialah metodologi. Metodologi, jelaskan apa reka bentuk. Reka bentuk kajian ni sama ada contohnya buat kaedah tinjauan, buat eksperimen, buat kajian kes, buat apa lagi, kajian tindakan dan sebagainya. Semua diterima. Sampel, jelaskan sampel teknik pensampilan yang digunakan, sama ada bertujuan secara rawa, berserata dan sebagainya, jumlah berapa orang sampel, penentuan jumlah itu berdasarkan apa, populasi dan sebagainya, umur sampel ataupun subjek kajian berapa tahun, kemudian lokasi di mana, itu bahagian sampel lah. Kemudian instrumen, nyatakan instrumen, nama instrumen, kemudian item-item konten tu boleh jelaskan, tak perlu rigid lah. Dia nyatakan kesahan dan kepercayaan, kemudian nyatakan prosedur pengumpulan data ataupun mungkin peranan pengkaji dalam mengumpul data, guna apa dan sebagainya. Dan akhir sekali kaedah analisis data. Bila sebut metodologi tu merangkumi aspek ni lah. Reka bentuk, sampel, instrumen, prosedur pengumpulan data dan kaedah analisis data. Jelaskan apa yang dibuat sahaja. Tak perlu jelaskan lagi apa yang terperinci, sebab itu yang panjang-panjang tu. Yang terperinci dalam buku, contoh rumus, nilai signifikan dan sebagainya. Contohlah kajian tu dia buat kajian tinjauan. Tak perlu jelaskan kajian tinjauan ialah bla 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 menurut Creswell dan sebagainya. Tak perlu. Ataupun rumus, formula untuk kesahan kandungan. Ini ada rumus sampai graf dan sebagainya. Tak perlu, just bagi citation sahaja. Menggunakan formula siapa pun dah cukup. Nilai signifikan sebab benda tu dah diketahui umum. So hanya jelaskan apa yang dibuat. Okey, dan jelaskan apa yang dibuat tu maksudnya apa yang dibuat dan kenapa, mungkin ada reason dan yang perlu, jelaskanlah. Tapi poinnya jangan penerangan terperinci seperti dalam buku. Tak perlu ulang balik. Okey, seterusnya dapatan kajian ditulis mengikut objektif kajian. So maksudnya kalau nak tengok tahap-tahap je lah. Tak pula benda-benda lain. Boleh disokong dengan angka ataupun nombor, petikan ni kalau yang kualitatif lah. Dia punya ni bukti temu bual ataupun pemerhatian, jadual dan raja. Okey, boleh disokong. Itu dapatan kajian. Dan mungkin ada boleh juga dalam beberapa subtopik kalau ada banyak objektif yang perlu dicapai dalam artikel tersebut. Seterusnya perbincangan. Ini pun bahagian yang penting, 30% tadi dapat ataupun 30%. Interpretasi data, sokongan teori-teori kajian-kajian lepas, implikasi teori dan amali dan kajian lanjutan. Kajian lanjutan sebenarnya boleh masuk dalam bahagian perbincangan. Okey, dalam perbincangan situlah. So maksudnya interpretasi data, apa maksud data ataupun dapatan yang kita dapat. Itulah ringkasan dapatan. Biasanya kita ringkaskan dapatan kita. Kalau perlukan apa, nombor dan sebagainya, yang penting bolehlah, contoh nilai signifikan dan sebagainya mungkin boleh masukkan sebagai bukti lah. Contoh terdapat hubungan yang signifikan antara akademik dengan motivasi kanak-kanak, apa nilai korelasi, boleh masukkan. Dalam ekstrak pun boleh masukkan kalau rasa penting lah, rasa perlu. Okay. Kemudian bincangkan dapatan dari segi sokongan, kajian-kajian lepas ataupun teori dan sebagainya lah. Bincangkan sokongan, kemudian selain bincang ada sokongan, mungkin juga boleh bincangkan apakah dia punya isu-isu yang timbul. Mungkin kadang-kadang kita dapat dapatan yang negatif, contoh tak ada hubungan dan sebagainya, tak ada hubungan signifikan, tak ada perbezaan, tak ada dan sebagainya. Kita boleh sokonglah dari segi isu-isu, mungkin dari segi aspek metodologi kenapa benda ni berlaku, dan sekali implikasi dari segi teori ataupun amali. Apa maksudnya implikasi? Kesan dapatan kajian kita dengan amali, dengan amalan yang sedia ada. Ini jelaskanlah. Dan akhir sekali kajian lanjutan. Mungkin kita ada gap kajian, mungkin ada batasan-batasan kajian, kita boleh cadangkan kajian lanjutan di peringkat perbincangan. Elakkan petikan dan perbincangan yang terlalu panjang berkaitan kajian-kajian lepas. Sama jugalah. Sebab perbincangan ini jangan keliru. Dia ingat apa dapatan, apa sokongan kajian-kajian lepas, itu saja. Dapatan, sokongan kajian-kajian lepas. Tak. Itu tak cukup. Kena bincang lagi lebih daripada itu. Why, so what, jawab persoalan-persoalan itu dan implikasi. Okey, akhir sekali iaitu
kesimpulan. Kesimpulan merumuskan pencapaian ataupun hasil kerja berdasarkan tujuan objektif kajian. Rumuskan sahaja sejauh mana penulis ataupun pengkaji mencapai objektif kajian. Kemudian yang kedua, apa generalisasi ataupun pemaknaan dapatan kajian? Apa makna dapatan kajian tersebut? Generalisasi apa maksud, mungkin lebih kurang implikasi jugalah, tapi to the next level, apa yang akan berlaku? So what? Okay. Kemudian ringkas dan konklusif, satu perenggan sahaja, tak perlu banyak. Dan biasanya di peringkat kesimpulan juga, biasanya lah kesimpulan jangan letak citation ataupun rujukan. Jarang sekali ada kesimpulan, kat situ pula ada citation. Kesimpulan ni maksudnya kamu penulis punya view, kamu rumuskan, dah, stop, settle. Nah, itu saja. Ini kadang-kadang ada citation lagi. Citation itu maksudnya ada rujukan, Creswell 2019. Buat apa pula? Ini kesimpulan dah. Tak sesuai kesimpulan ada citation ataupun rujukan. Kalau di abstract, mungkin ada, mungkin tak ada. Ikut keperluan. Ada yang letak, ada yang tak ada lah. Dan elakkan mengulang dapatan kajian. Tak perlu ulanglah dapatan kajian, dah ada dah. Dia punya subtopik dapatan kajian tak perlu ulang. Rumuskan sahaja. Okay? So saya harapkan clear dia punya konten bagi setiap subtopik. Sebenarnya semua dah ada dah. Kalau yang buat tesis dan sebagainya semua dah ada. Tinggal lagi nak dimurnikan, nak diringkaskan. Sebenarnya lagi senang nak ringkas berbanding nak buat yang baru lah. Kemudian selepas kesimpulan ada penghargaan. Ini bergantung kepada kajian. Kalau kajian tersebut ada sumbangan dana ataupun dapat geran mana-mana, boleh masukkan. Nah, untuk artikel ini hanya untuk sumbangan kepada pemberi dana ataupun geran. Nyatakan tajuk kajian, agensi, nama dan nombor kod geran. Ini contohlah. Ini tajuk, kemudian penulis agensi dan kod geran lah. Tak perlulah ada penghargaan, letak acknowledgement atau penghargaan, letak situ penghargaan kepada kanak-kanak ataupun parent yang terlibat, tak perlu, ataupun pensyarah dan sebagainya. Untuk ni tak perlu, ini just untuk dana atau geran. Kalau tak ada dana atau geran, tak perlu isi lah. Delete saja, tak perlu. Okay, seterusnya rujukan. Rujukan perlu dari 5 tahun yang terkini ataupun terkini. Ini merujuk kepada kajian-kajian lepas lah untuk menyokong dalam perbincangan ataupun dalam pengenalan 5 tahun terkini, kajian-kajian lepas. Tetapi ada juga rujukan yang lama yang diterima, mungkin rujukan yang sumber utama lah ataupun dari segi teori. Memang contoh Piaget 1956 contohnya lah. So memang dia teori punya ni, memang itulah rujukannya, itu tak ada masalah, itu boleh diterima. Tapi 5 tahun terkini yang merujuk kepada kajian-kajian lepas. Kemudian tidak lebih daripada 25 rujukan. Dan penulis juga disarankan untuk membuat sekurang-kurangnya 3 citasi atau citation daripada artikel JPAG. Jika tajuk yang dibuat tu bersesuaian dengan artikel-artikel yang sedia ada yang dalam arkib ataupun dalam website JPAG tu, dalam archive nanti ada daripada tahun 2012 sampailah tahun ini 2020. Pilih kat situ mana yang rasanya boleh buat citation, at least 3 citation. Sekurang-kurangnya, kalau kurang pun tak apa, at least ada. At least ada 1, 2, 3 dah cukup lah jika sesuai. Perlu ada lah. Di mana-mana jurnal pun, kalau nak pergi jurnal lain pun sama je sebenarnya. Itu dia lebih kelebihan. Dia tengok ada citation. Pastikan semua citasi itu ada dalam rujukan dan sebaliknya. Sebab bila saya cek, bila penilai dah cek dan sebagainya, salah satu kelemahan utama artikel ialah dari segi rujukan. Kadang-kadang dia rujuk dalam bahagian pengenalan ataupun bahagian metodologi Creswell 2019. Tiba-tiba dalam senarai rujukan Creswell tu tak ada. Ataupun sebaliknya. So pastikan benda tu, ini lebih teknikal lah, semua ada. Okey, kemudian mengikut format American Psychological Association APA edisi terkini. So edisi terkini APA ialah edisi ke-7. Kalau tak silap saya tahun lepas baru diterbitkan. APA ke-6 tu versi lama dah. Cuma yang saya ingat edisi ke-7 ni ada sedikit perubahan sahajalah yang saya ingat. Contohnya kalau buat citation
penulis tu 3 orang dan ke atas. Kalau yang APA 6 sebelum ni kata kali pertama kita cite, 3 tu kita tulis. Tapi APA edisi ke-7, first time ke, second time ke dan seterusnya, yang ditulis dalam citation ni merujuk kepada kita tulis dalam teks lah. Cukup sekali, add all dan seterusnya. Maksudnya untuk APA edisi ke-7, penulis lebih dari 3 dan ke atas, kali pertama tulis, terus add all. Contohlah, Jupri, siapa lagi? Ghazawi, kemudian siapa lagi ada dalam cerita ingat tak? Liana contohnya, Jupri, Ghazawi, Liana. Kita nak set dalam bab pengenalan contohnya. Kali pertama terus Jupri et al 2020. Dah settle. Dan seterusnya. Itu APA ke-7. Kalau yang penulis 1 atau 2, kita konsisten tulis semua. Apa yang berubah? Yang berubah lagi adalah dari segi rujukan. Rujukan yang dalam senarai rujukan. Kalau buku contohnya, buku diterbitkan contoh penerbit UPSI. Kalau dulu akhir sekali tu bagi maklumat penerbit tu ada tempat ataupun lokasi kan, contoh daerah kan. Tanjung Malim, Perak, tiba-tiba ni penerbit UPSI contohnya lah. Tapi edisi ke-7 dia tak ada dah lokasi itu, daerah tempat tu tak perlu, terus nama penerbit. Itu yang saya ingat lah. So rujuk balik. Yang ketiga apa lagi? Yang ketiga macam website kan. Kalau APA yang edisi ke-6, contoh dia adalah retrieve from, diperoleh semula daripada, bla bla, itu APA 6. Yang APA 7 tak perlulah benda tu, terus nama website. Itu antara perubahan-perubahan yang adalah. So dalam boleh Google dan sebagainya APA edisi ke-7. Itu yang terkini. Berapa dah? 11 dah. Boleh lagi InsyaAllah boleh lagi Saya baru nak ke objektif ketiga ni. Proses penerbitan. Saya buat ringkas, kemudian kita tengok pada amali lah. Sepatutnya ini bengkel kita terus buat, yang ni tak boleh lah buat online kan. Nanti saya akan minta adalah staff akan tolong macam mana nak buat proses penerbitan. Ada 3 fasa: hantar artikel, proses semakan dan terbit artikel. Hantar artikel semua secara online. Nanti saya akan tunjukkan dia punya website dan link. Daftar dan login seperti biasa. Ini antara yang perlu kalau nak hantar lah. Baca author guideline, template JPA, itu ada dia punya sub link, nanti boleh tengok. Lepas tu bila dah sediakan artikel, semak tata bahasa dan ejaan, kemudian nyatakan keaslian dan kesesuaian artikel, itu boleh dinyatakan dalam website nanti. Dan cadangkan 4 orang penilai, nama, institusi, kepakaran dan email. Dalam masa hantar tu dia ada letak mesej, dalam tu boleh letak. Kenapa perlunya 4 orang penilai? Memudahkan proses review artikel. So kadang-kadang editor sukar untuk dapatkan penilai. Better penulis cadangkan, dan bila dah hantar terus editor akan assign penilai yang dicadangkan. Lagi cepat artikel dihantar. Okey, itu cadangkan 4 lah, sekurang-kurangnya 4. Biasanya setiap artikel akan dinilai 2 orang saja. Cadang lebih lah kadang-kadang. Iklan ini dia tak nak, tak setuju dan sebagainya. Nak cepat, cadangkan 4 orang penilai. Semua benda-benda ni boleh melalui online dalam sistem. Okey, itu antara artikel. Nanti ada slide yang seterusnya saya akan bagi tunjuk lah yang sebenar. Okey, proses yang kedua, proses semakan ni peringkat editor, sidang editor. Biasanya penerbit UPSI ataupun pejabat karang mengarang, bila artikel diterima secara automatically, pihak PKM akan bantu dapatkan keputusan ternitim. Ternitim maksudnya tengoklah dari segi bersamaan dengan yang sedia ada, yang dah terbit dan sebagainya. Artikel hanya diterima 30% ke bawah, punya keputusan ternitim. Ada kadang-kadang jenis itu 20% dan sebagainya. Untuk JPAT kita masih terima 30% ke bawah. Tapi kadang-kadang ada isu juga. Saya pernah dapat artikel 99% ternitim. Saya automatically masa tu saya ingatkan memang dah terbit dan sebagainya, ignore lah, memang reject. Tapi bagusnya penulis ni dia bagi maklumkan kenapa 99% tu. Rupa-rupanya 99% tu
ada dalam data Turnitin UPSI. Contohnya lah, dia sebelum ni pernah buat Turnitin dan sebagainya, ada dalam sistem Turnitin tu belum delete, masih ada dia punya data. So bila kali kedua dia buat, dia dapat lagi tak 100%. Sebab tu kalau boleh, jangan selalu buat Turnitin. Kalau nak buat boleh, tapi dalam sistem Turnitin tu kena delete dokumen tu lah supaya tak double punya result. Itu yang sampai 99%. Itu kes yang pertama. So kalau ada apa-apa yang isu, boleh maklumkan kepada editor apa sebenarnya yang berlaku. Kemudian ada isu kedua, kadang-kadang sampai 50-70%. Bila dikaji, diselidiki dan disort dan sebagainya, rupa-rupanya artikel yang dia ada tu, dia sama sebab dalam tesis. Dalam tesis kan sebagian tesis, kadang-kadang ada universiti, contoh di UPSI dan sebagainya, ada dia punya repository tu, tesis tu soft copy, so dia detect, dia link. So 50% So dalam kes-kes berkenaan, artikel boleh diterima, cuma bagi penjelasan, bagi bukti kenapa. Itu masih diterima lah. Tapi kalau memang totally, kalau tengok sumber daripada mana-mana, banyak daripada ni, dan sebagainya lah. Macam kes saya baru-baru ni, saya dah hantar artikel ke jurnal lain, dia terima 20%. Saya punya result Turnitin 30 lebih. Dia tak terima lah, so saya bagi tahu lah. Bila saya cek sumbernya, ada sumbernya rupanya daripada satu artikel tu saya dah terbitkan, tapi dia dapatan lain, tajuk lebih kurang, tapi maklumat dan data tu data yang sama. Tapi satu sumber tu contohnya di universiti lain 20% dah kat situ, yang lain 1%. So saya bagi maklumat sebenarnya itu artikel saya dan saya sahkan, saya tak terbitkan lagi mana-mana artikel ini dalam mana-mana jurnal. Masih lagi asli. So itulah, itu boleh bagi penjelasan. Kalau melebihi 30%. Okey. Cumanya artikel tu perlulah yang asli, belum diterbitkan mana-mana. Dia punya tajuk, dapatan dan sebagainya. Okey. Kemudian dah dapat result, okey, kita setuju. Okey, biasanya semakan awal daripada editor ataupun chief editor. Biasa saya akan semaklah sesuai dengan skop, dengan ni semua, okey, settle. Lepas tu kita akan proses review. Double blind reviewers. Double blind reviewers ni kita lantik 2 orang penilai yang dicadangkan tadi. Kalau nak cepat, kalau tak dicadangkan, editor akan lantik sendiri berdasarkan sistem yang sedia ada ataupun data yang sedia ada. Double blind reviewers ni bermaksud penulis tak tahu siapa yang nilai dan penilai tak tahu artikel tu siapa punya. So dia valid lah, maksudnya dulu tak tahu, tak ada interest dan sebagainya lah. 2 orang penilai kita lantik. Biasanya masa buat semakan ataupun reviewer ni 2 hingga 4 minggu seminggu. 2 hingga 4 minggu selepas penilai bersetuju. Ini kadang-kadang ini problem jugalah, kenapa cepat ataupun lambat. Sebenarnya bergantung pada proses semakan itu. Kadang-kadang dah lantik reviewer bagi respon nak setuju tak setuju lambat. Kadang-kadang tak bagi masa. Dah setuju, nilai pula lambat. So kadang-kadang sistem proses tu yang bagilah, bukan setakat kenapa kadang-kadang ada yang hantar tahun ni, tahun depan baru hantar. Itu salah satu faktornya, proses semakan tu mengambil masa. Kemudian lepas di review, pembetulan artikel berdasarkan komen penilai dan editor. Penulis kena betulkan artikel berdasarkan komen penilai dan editor. Akan diberikanlah komen-komen tersebut dalam sistem ataupun dalam artikel asal, mesti ada yang buat komen itu akan dilampirkan. Okey. Seterusnya, akhir sekali terbit artikel. Keputusan dimaklumkan oleh editor atau chief editor sama yang terima ataupun tolak artikel. Artikel yang diterima akan diterbitkan dalam volume dan isu semasa, online sahaja, tapi boleh akses, boleh download seperti biasalah, free. Okey. Masa sepatutnya, tapi kadang-kadang jadi 10 patut, itu yang kadang-kadang pelajak. Ini proses 8 minggu, asalnya kita bagi tadi 8 minggu dari tarikh artikel diterima, boleh terbit. Tapi bergantung pada proses semakan dan pembetulan. Kadang-kadang masa banyak di peringkat proses semakan review. Reviewer lambat buat penilaian dan hantar. Itu satu. Kadang-kadang lambat juga disebabkan dalam proses pembetulan. Ada pula penulis tak buat pembetulan. So dia hang kat situ je lah. Dia tak boleh ke proses yang seterusnya untuk diterbitkan. Okey. Ini ialah
poin-poin yang menyebabkan artikel ditolak. Itu dah tadilah proses dan sebagainya. Satu, tidak berkaitan PKK. Contohnya dia buat kajian tentang pelajar di sekolah menengah ataupun pelajar di universiti. Tak diterima lah. Mungkin kalau di pelajar universiti tapi berkaitan dengan program pengajian awal kanak-kanak, itu boleh diterima. Tapi kalau pelajar universiti dia buat program lain, contohnya program keusahawanan ataupun program apa yang lain-lain tak berkaitan kanak-kanak dan sebagainya, kita tak terima lah. Contoh artikel di sekolah menengah dan sebagainya, kita tak terima. Kemudian keputusan Trinity yang sangat tinggi tanpa alasan munasabah pun kita tolak. Tapi kalau ada alasan kita terimalah, tengok dari segi penjelasan yang diberikan. Kemudian artikel review papers. Review paper yang konsep paper tadi tu tanpa penulisan yang reflektif, kritis, yang ada argument, ada base sendiri, maksudnya dia copy paste dari buku, tacap jadi artikel, kita tak terimalah. Okey? Sebab kurang kualiti. Kemudian tidak membuat pembetulan jika perlu. Maksudnya artikel simpan kat situ je lah. Jadi simpanan je lah, tak diterbitkan. Selagi tak dibetulkan, simpan dalam sistem, kemudian akan ditolak. Bila dah lama sangat, buat delete lah. Kemudian isu keaslian dan plagiat. Contohnya dia artikel tu dia terbit kat jurnal lain, lepas tu terbit lagi. Itu kita tolak jugalah. Sebab ada pentingnya keputusan Trinity tadi. Okey, itu secara penerangannya. Okey, walaupun dah terlebih masa, saya teruskan juga sebab saya nak buat sesi amali. Sesi amali ini yang lebih penting lah. Tengok website yang ada dan macam mana nak buat daripada proses awal tadi, daripada hantar, login dan sebagainya. Okey, untuk yang ini, sesi ini saya minta bantuan saya minta bantuan Cik Anis mana Cik Anis, tolong tolong share untuk daftar. Ini first time user register, nak register macam mana? Okay, baik. So, Saya akan present now. Just present yang website JPAC. Okey, boleh Anis? Okey. Ini di jurnal UPSI yang umum lah. Anis boleh pergi ke JPAC tak? Bukan yang ini Anis. Cuba scroll ke bawah. Cuba tadi back. Oh ya, okey. Scroll ke bawah ada JPAC. Ambil je kat bawah. Okey, lagi. So maksudnya UPSI pun ada pelbagai jurnal boleh rujuk juga e-journal.upsi.edu.my. Okey, boleh pergi terus ke JPAC. Okey, pergi ke bahagian register. Untuk ini sesi yang daripada awal register atas sekali Anis. Sebelah kanan, sebelah login. Atas lagi? Yes. Okay. Masukkan first name, kemudian last name, middle name tak perlu, last name je lah. Ada. Okay. Affiliation ni jawatan dan institusi lah. Contoh website, nanti saya bagi link dalam bahagian chat. Saya tak dapat jawab chat masa ni, nanti minta bantuan pada staff-staff yang lain.
Okay, yes semua. If interest, kalau adalah apa-apa yang kita minat, macam keyword jugalah kata kunci. Okay, dah login Okay, confirmation email. Itu contohlah. Okay, thank you Anis. Itu contoh pendaftaran. Okay, sekarang saya share pula apa yang ada dalam sistem tu lah. Itu contoh pendaftaran, macam mana nak buat, senang saja. Terus dah dapat login dan sebagainya lah. Okay, contoh saya nak login dalam jurnal. Tadi dah keliru dah. Okay, saya present wrong. Okay. Okay, yang ini tadi. Bisa lagi. Okay, bila dah dapat password tu, login macam biasa. Tapi ini paparan yang saya ada ni lain sikit berbanding dengan penulis ataupun yang ahli biasa lah. Biasanya untuk penulis dia ada bahagian submission saja, isu dan sebagainya ni tak ada. Ini untuk bahagian editor lah. Biasa submission saja dan apa yang ada yang perlu. Okey, contohnya ada dalam ni. Okey, new submission. Contohlah kalau nak hantar artikel baru. Ini contoh start. Okey, bila nak hantar ini senang, semua online. Maksudnya kita dah ada artikel, dah siap dalam bentuk Word, dalam file lain. Kita simpan lah mana-mana dalam Word. Okey, submission requirement, apa yang perlulah. Okey, ada just tick saja. Okey, ini tak pernah dipublish dalam mana-mana. Okey, dihantar dalam bentuk Microsoft Word. Kemudian okey, ada URL reference. Ini dia punya ni lah. Template dan sebagainya tu ada dalam website, nanti saya bagi tunjukkan. Ini nak bagi tunjuk macam mana nak hantar. Okey. Dan sebagainya. Okey, comment for the editor. So comment for editor ni bolehlah tadi maklumkan kesahan, keaslian artikel. Artikel ni tak pernah diterbitkan mana-mana, itu satu. Comment for the editor juga boleh masukkan juga cadangan penilai 4 orang tadi. Nama, jawatan, institusi, kepakaran dan email. Masukkan dalam sini. Simple dah. Kemudian submit as author. Yes, agree. Kalau nak baca policy statement boleh baca. Kemudianlah. Okay. Save and continue. Itu adalah tujuannya, komen dan sebagainya lah. Okay, save and continue. Kemudian kedua, upload submission file. Okay, upload submission dia automatic. Untuk step kedua dia akan masuk ni. Artikel text, pilih artikel text, kemudian upload file. Okay, upload file. Contohnya saya nak upload, ada tak dokumen, apa-apa contoh kat sini. Okay, contohlah. Saya upload lah mana-mana. Ini artikel asal artikel asal yang full. Yang ada nama dan sebagainya. Full lah daripada tajuk, maklumat penulis, sampailah bahagian rujukan. Okay, continue. Okay. Complete. Contohlah, ini artikel asal. Tetapi penulis juga perlu hantar artikel dalam bentuk yang without affiliation ataupun tanpa maklumat penulis, supaya bila editor nak hantar kepada reviewer, dia akan bagi yang without affiliation sebab double line review tadi. So mungkin ada artikel lain contoh yang tadi mana tadi? Okey, saya perlu upload lagi. Ini yang asal yang ada maklumat penulis. Upload sekali lagi. Okey, not a revision, maksudnya artikel baru, artikel lain, artikel teks juga. Upload file yang without affiliation, yang kita dah edit, kita buang kita punya maklumat penulis. Contoh dia punya nama file without affiliation. Contohlah. Ubah je lah. Contoh kita ada 2 file. Satu yang ada affiliation,
Dan satu lagi yang tak ada affiliation. Complete. Mana dah? Terbalik dah. Sepatutnya adalah 2 artikel. Ini without affiliation. Mana dah tadi? Saya pun dah tersilap dah. Contoh. Try je lah. Okey, contoh ada 2 lah. Ini file asal. Ini file without affiliation. Cukup. So ada 2 artikel lah. So nanti editor terus dia akan forward without affiliation ni untuk dinilai kepada review. Save and continue. Enter metadata. Metadata ini bermaksud dalam sistem nanti akan keluar dalam website tajuk artikel. Okay, tajuk contohlah kesan kaedah mengajar dan sebagainya lah. Bila tajuk ni tulis semua dalam huruf kecil kecuali perkataan pertama dan nama khas. Yang lain tu huruf kecil. Sebab ini kita nak ikut APA format. Sebab bila nanti akan keluar dia punya APA format tu, dia ikut APA format memang tajuk tu semua huruf kecil kecuali huruf pertama dan nama khas. So bila dia buat file APA tu automatically dia akan ikut apa yang kita tulis dalam ni. So semua huruf kecil kecuali perkataan pertama dan nama khas. Subtitle yang dalam bahasa Inggeris contohnya masuk je lah. Abstract, copy paste abstract kita tadi yang dalam artikel masukkan. So contohlah, okay, abstract ada yang 150 hingga 200 patah perkataan. List of contributor maksudnya senarai penulis-penulis. Kalau macam saya yang daftar dalam login automatically ada dalam ni. Okay, kemudian nak tambah yang lain, add contributor, masukkan nama, last name, email, country, user detail ni tak perlulah, affiliation. Contoh fakulti. Contohlah saya letaklah siapa-siapa. Contoh, country, fakulti. Ini tak perlulah. Itu sahaja yang perlu. Name, contact, country, affiliation. Kat sini, author. Translator bukanlah. Include this contributor in rows list. Principal content tak perlulah. Sebab kecuali dia jadi editor correspondent. Tapi biasanya tulis pertama lah. Okay, and save. Valid. Okay, sebab. Okay, dah dapat. Kalau ada 5 lah. 8 lagi. Keyword, ambil keyword yang tadi. Contohlah, apa keyword? Apa tajuk kesan kaedah mengajar awal matematik. Contoh awal matematik. Awal matematik. Enter. Satu persatu bukan awal satu matematik satu. Kanak-kanak. Contohlah, pra sekolah. Jangan copy paste. Contohlah copy paste yang ni kan. Masukkan keyword tu dia copy paste je dalam artikel. Terus dia paste macam tu. Terus dia akan jadi satu. Ambil satu-satu keyword tu, copy dan sebagainya. Reference, ambil dalam artikel, reference kita senarai rujukan, masukkan semualah dalam ni. Contohlah daripada ikut APA punya format. Lepas tu save and continue. Confirmation, finish, submission. Okay. Next step, dah habis. Itu je lah, submission complete. So daripada start, tadi upload, enter dan sebagainya. Dan biasanya penulis boleh melihat status artikel yang dihantar. Itu contohlah. Yang ni tadi saya hantar ni. Bahagian sini dia peringkat mana, review ke, submission ke. Kalau submission tu belum ke proses review lah. Okay. Dia ada sampai proses, saya tunjukkan dalam sistem dulu. Contoh saya klik ni. Yang ni saya je lah boleh, saya je boleh akses sebagai editor. Dia ada 4. Submission, review. Review ini untuk penilai. Dah settle, dah buat pembetulan. Kemudian dia peringkat copy editing. Copy editing lebih pada format
artikel saja, teknikal dan sebagainya, yang ikut template. Kalau dah siap buat template, lagi cepatlah. Kalau tak, terpaksalah tim editor ataupun teknikal yang akan tolong betulkan template. Kemudian akhir sekali, production bermaksud artikel berjaya diterbitkan. Okey, itu adalah proses pengantaran, semakan dan terbit artikel. Okey, ini tentang website jurnal. Saya dah maklumkan tadi dia punya link. Kemudian apa yang ada dalam ni Okey, ni bahagian home. Adalah tentang announcement dan sebagainya. Current ni bermaksud current tu isu semasa yang diterbitkan lah. Okey, setakat ini kalau kita lihat, setakat ini hanya ada 2 artikel. Bermaksudnya ada lagi proses review dan sebagainya. Tapi artikel ini akan bertambah dari semasa ke semasa bergantung artikel yang berjaya melalui proses semakan dan copy editing dan production. Maksudnya akan bertambah selepas ini sampai Disember kita close. Kadang-kadang jangan terkejut, dapat announcement, jurnal dari terbitan ada 1 je. Ya, dari awal 1 kemudian akan bertambah dari semasa ke semasa. Ini setakat ni 2, mungkin akan datang akan bertambah jadi 5 dan sebagainya lah. Kemudian dalam archive ini ialah jurnal-jurnal yang sedia ada dalam sistem bermula 2012 sampai 2020. 2020 ada 2 isu. Isu pertama, isu kedua. Sebab itu bila nak menulis, nak buat citation, tadi ada syarat sekurang-kurangnya 3 artikel dalam JPAG perlu di-cite dalam artikel. So bolehlah rujuk mana-mana artikel-artikel yang ada. Semua boleh dirujuk secara online. Okey. Dan paling mudah juga nak menentukan format dan sebagainya, konten, bolehlah rujuk artikel-artikel yang telah diterbitkan sebagai rujukan tambahan. Okey, contoh saya nak tunjukkan satu artikel yang dah siap. Okey, kaedah Fasid Alfi ni daripada Zarina Ishak. Okey. Boleh nampak. Okey, ini adalah metadata yang akan keluar. Yang tadi dah isi tu, ini metadata. Tajuk bahasa Inggeris, ada maklumat, penulis utama, penulis bersama, keyword, dan dia automatik akan tarik daripada metadata. Abstrak dalam bahasa Melayu, abstrak dalam bahasa Inggeris. Dan saya terlupa juga, tolong masukkan abstrak dalam bahasa Inggeris dalam kolom abstrak tadi. Yang masa nak hantar tadi, boleh masukkan dulu sekali lah. Dan ada maklumat berapa orang dah download. Ini pun baru ni, saya pun baru perasan ni. 35 orang dah download September. So banyak jugalah. Ogos dah 16 orang dah. Sebelum ni tak ada maklumat ni. Ini bahagian penerbit UPSI yang uruskan. Reference yang kita dah isi tadi, semua masuk dalam ni. Mengikut rujukan APA. Tapi dia ni tak ikutlah yang italic dan sebagainya sebab dia sistem. Kalau dalam artikel tu kenalah buat mana yang italic dan sebagainya. Okey. Kemudian dalam part sini, how to cite. Itu yang dia automatik akan letak citation punya format. Kalau API yang inilah. Publish bila, isu dan sebagainya, dan PDF ialah artikel yang dah siap sepenuhnya bahagian production. So boleh download. Tengok daripada pertama, yang ni lah. Ini yang kalau dah ikut template, boleh dapatkan template dan terus masukkan artikel. Tajuk dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, affiliation, email. Ini semua ni akan start teknikal akan uruskan. Ini bahagian abstract, kata kunci, abstract bahasa Inggeris, kata keywords dalam bahasa Inggeris. Kemudian bahagian pengenalan, metodologi. Ada yang buat macam ni, dia buat subtopik reka bentuk kajian dan sebagainya. Terpulang sama ada nak buat subtopik ataupun mengikut perenggan saja pun dah cukup. Tak perlu ada subtopik pun tak apa. Fasid Alfi method. Kemudian itu metodologi, kemudian dapatan kajian, ada jadual dan gambar raja, perbincangan dan implikasi kajian, kesimpulan. Kat sini tak ada penghargaan sebab mungkin artikel ni daripada kajian dia sendirilah. Terus pergi pada rujukan.
Ni yang saya kata, ni publisher dia, terus nama publisher. Tak ada yang dia punya lokasi ataupun daerah tempat publisher dan sebagainya lah. Okey. Itu artikel yang dalam bentuk research paper. Saya nak tunjukkan satu lagi artikel yang dalam bentuk review, konsep paper. Ada satu artikel ni, penulis ni buat dalam bentuk ulasan buku. Ni, ulasan buku Engkaulah Adiwiraku, bagaimana kanak-kanak boleh melawan COVID-19. Pensyarah daripada Fakulti Bahasa, Dr. Anida Sarudin, penulisnya. Dia hanya buat ulasan buku tu bertajuk Engkaulah Adiwiraku. So kita tengok artikelnya, download pun dah banyak juga download ni, 92 dah. Okay. PDF. Tengok artikelnya, dia tak adalah macam research paper tu. Masih sama ada tajuk dan sebagainya, affiliation, abstract. Abstract masih ada, pengenalan. Tapi dia, ini buku yang dia ulas. Dia adalah subtopik yang sesuai kandungan buku. Ulasan ataupun review bukan setakat ulas buku, boleh ulas benda-benda konsep-konsep lain lah tentang kanak-kanak ataupun tentang aspek lain berkaitan dengan PAKK. So dia tak adalah metodologi, tak ada dapatan dan sebagainya. Tapi penulisan tu lebih pada penulisan reflektif writing. Dan kalau ada rujukan boleh masukkan sumber tu. Okay. So apa lagi yang ada dalam website ini, journal information dan sebagainya, nanti baca boleh baca kemudian. Kemudian template JPAG ni ada dalam ni, boleh ambil, boleh masukkan. Kalau tak sempat nak ikut template pun tak ada masalah, dipermudahkan. Yang penting artikel tu dah siap, boleh submit. Mengikut kriteria yang telah dijelaskan tadi. Kemudian apa lagi yang ada? Alright. So saya rasa itu saja daripada saya dah settle dah. Mungkin kalau ada apa-apa pertanyaan, InsyaAllah saya boleh jawab kalau ada lah yang mungkin tak clear. Alhamdulillah tadi kita ada audien lebih kurang 100 lebih, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan. So mungkin yang akan datang kalau ada apa-apa maklumat lanjut boleh juga rujuk kepada NCDRC punya maklumat. Okey, nombor telefon ada kat situ. Nanti akan saya bagi PowerPoint ini untuk rujukan, ada email, Facebook, IG dan YouTube NCDRC. Dan maklumat saya jugalah ada apa-apa keperluan untuk networking dan sebagainya lah. Okey. Boleh? InsyaAllah. Sama-samalah menulis ya, insyaAllah. Buat artikel, hantarlah ke JPAG. Saya ada dua ni, saya nak tengok di mana satu. Saya ada dua laptop, PC dengan laptop. Terima kasih kepada semua. Ada kenalan-kenalan saya daripada UNICEN, daripada UPSI sendiri. Dan saya harapkan yang hadir hari ini boleh menerbitkan artikel dan hantar ke JPAG. Saya sangat-sangat mengalu-alukan artikel-artikel daripada puan-puan dan yang lain-lain. So, saya hantar dulu, macam mana nak share dalam ni? Nak share file? Boleh ke? Anis, boleh share file ke dalam ni atau macam mana? Hello Anis? Atau bagi link? Kalau link boleh lah doktor. Link Sini tak boleh? Kita bagi dekat ruangan chat tu. Chat, nak bagi link lah. Masalahnya saya tak bagi link lagi saya punya PowerPoint. QR code semua dah dapat ke? Saya share yang QR code dululah. Window Chrome. Ya, terima kasih semua. Belum. Ya, Dr. Kamal, belum Ya. Oi, sabar, hebat. Hebat Bila nak main futsal?
Boleh. Kita main minggu depan ya. Start mula minggu depan. Start minggu depan, iyalah. Okey. Video recording boleh dapat je insyaAllah Ghazawi. Boleh. Nanti akan share dia punya link. Dan kita akan masukkan dalam YouTube NCDRC. Dia punya Facebook page Doktor, NCDRC. Facebook page kita masukkan, kemudian YouTube NCDRC pun kita masukkan nanti. Okey. Saya nak share apa tadi? Oh ya, window. QR code. Dan saya mengambil kesempatan ni juga memohon maaf jika ada kekurangan dan kelemahan daripada saya, dan apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat untuk semua dalam menerbitkan artikel yang berkualiti untuk pendidikan awal kanak-kanak. Mana dah saya punya ni QR code ni? Window, okey. Okey, ada. Okey, terima kasih semua. Okey, Dr. Kamal dah dapat? Bolehlah imbas. Ini untuk Good. Dapat. okey. Saya nak pergi Google Drive lah. Saya bagi link. File upload. Share. Copy link. Okay, saya dah dapat dah link Google Drive. Ini adalah link slide dalam bentuk PDF supaya format tak lari. Rujukan bersama. Okey, terima kasih semua. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak-banyak yang dapat hadir pada hari ini. Satu perkongsian yang saya harapkan bermanfaat untuk semua, dan alhamdulillah selesai dan berjalan lancar untuk hari ini. InsyaAllah mungkin akan datang akan ada sesi-sesi yang lain pula. Terus support, sokong NCDRC untuk memartabatkan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dan serantau lah insyaAllah. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mohon undur diri untuk hari ini dan semoga bertemu lagi. Okay, Ghazawi terbit artikel lah satu ya. InsyaAllah, dan yang lain-lain pun sama. Oh, Kak Ruby ada, cikgu kita pun ada, Cikgu Nazira dan sebagainya join. Baru saya boleh nampak, tadi tu fokus pada slide je. Okay, saya dah upload dah tadi, buka upload link. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Mana dah? Saya stop sharing ya, yang QR code ni. Tak ada nak guna lagi. Okay, tak apalah kot. Boleh guna.